Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahinda Afia binti Zulkifli dari kelas DPHU 5A. Bersama dengan rakan saya, kami akan membentangkan sebuah tajuk Hukum Hakam Ibadah Korban. Korban adalah salah satu ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Ajaran ini merupakan ibadah yang pernah dijalankan Nabi Ibrahim AS saat akan menyembelih puteranya Ismail sebelum diganti dengan seekor kambing oleh Allah SWT. Pengertian korban pada bahasanya berasal dari perkataan Arab yang membawa maksud pendekatan. Dalam Kamus Dewan 2007, korban bermaksud amalan menghampirkan diri kepada Allah SWT dengan menyembelih binatang ternakan iaitu lembu, kambing, kerbau dan lain-lain pada 10 Zulhijjah atau 3 hari selepasnya hari Tasyrik dengan mengagihkan sebahagian daripada daging itu kepada fakir miskin. Sedang dalam bahasa Arab, ibadah korban itu lebih masyhur dengan perkataan uqdiyah yang membawa maksud pengorbanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iman Aiman bin Muhammad Fazli daripada kelas DPHU 5A. Hari ini saya akan membentangkan tajuk saya iaitu 31 pandangan mazhab Hanafi. Okey, dalam hukum berkorban ni, Imam Hanafi berpendapat bahawa apabila seseorang yang mampu secara kewangan, maka diwajib baginya untuk berkorban. Mampu dalam ukuran memiliki kekayaan minimum sebanyak 200 dirham atau kekayaan harta yang dimiliki telah mencapai nisab zakat. Jika seseorang yang telah memiliki harta yang berlebihan namun tidak berkorban, maka orang itu telah berdosa kerana meninggalkan ibadah wajibnya. Hal ini berdasar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat solat kami. Ibadah korban menjadi wajib hukumnya apabila memiliki kemampuan secara harta. Namun, menurut sebagai ulama mazhab Hanafi seperti Abi Yusuf dan Muhammad, hukum korban adalah sunnah muakkad, iaitu amalan sunnah yang sangat dianjurkan yang menyempurnakan ibadah. Hukum berkorban lainnya menurut Imam Hanafi, bagi seorang musafir tidak dianjurkan untuk berkorban. Bagi anak yang belum baligh yang hendak melakukan ibadah korban, hendaklah orang tua atau walinya membeli haiwan tersebut dengan menggunakan harta. Hukumnya bagi belum baligh tersebut adalah sunnah. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfadli bin Muhammad Asri. Nama metrik DHU 20202462 daripada kelas DPHU 5C. Okey, saya akan membentangkan hukum hakam ibadah korban bagi pandangan mazhab Imam Maliki. Bagi pandangan beliau, seseorang itu mampu membeli binatang ternakan dengan duit yang dia dapat dalam tempoh 1 tahun. Sekali pandang, hukum mengorbankan bagi pandangan Imam Maliki ini adalah sama dengan mazhab Imam Hanafi. Tetapi bezanya pada cara membeli haiwan korban tersebut. Bagi cara Imam Maliki, dia membenarkan hutang untuk membeli haiwan korban ataupun haiwan ternakan itu. Selain itu, menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki, hukum melakukan ibadah korban ini adalah sunat muakkadah, iaitu sunat yang amat digalakkan ataupun ibadah sunat yang dituntut ke atas setiap individu Muslim yang merdeka, berakal, baligh serta yang berkemampuan melakukan ibadah korban, sama ada sedang mengerjakan haji ataupun tidak. Sekurang-kurangnya sekali seumur hidup mereka melakukan ibadah korban tersebut. Bagi kalangan jumhur ulama pula berpendapat bahawa ibadah korban ini adalah amalan yang sunat muakkad juga. Seseorang itu tidak dianggap berdosa besar sekiranya mereka tidak pernah melakukan ibadah korban itu
seumur hidup mereka. Hukum berkorban mempunyai nilai sunnah muakkad, tetapi ia boleh menjadi makruh ataupun boleh bertukar kepada makruh sekiranya bagi seseorang itu mampu berkorban tetapi tidak melakukan ibadah korban tersebut. Okey, bagi musafir pula, hukum berkorban adalah sunnah, ataupun anak-anak yang belum dewasa hukumnya sama dengan mazhab Hanafi, iaitu disunnahkan mengambil harta daripada walinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hafiz bin Zainuddin daripada kelas di PSU 5C. Okey, saya akan membentang tentang tajuk hukum melaksanakan ibadah korban mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Mengikut pandangan mazhab Syafi'i, hukum melaksanakan ibadah korban ialah sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat dituntut untuk melakukannya. Okey. Tapi kadang-kala ibadah korban ini boleh menjadi wajib atas dua sebab. Pertama, apabila seorang itu mengisyaratkan binatang kepunyaannya yang boleh dijadikan kurban sambil berkata, "Inilah kurbanku," atau "Aku akan kurbankan kambing ini." Maka dia kena korbankanlah dia punya binatang kepunyaannya, jadi wajib hukum dia. Dengan itu dia wajib melakukannya. Kedua, apabila seseorang berazam hendak melakukan korban untuk menampingkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkata, "Aku mewajibkan diriku berkorban kerana Allah," lantas menjadi wajib kepadanya melaksanakan korban itu. Hal ini samalah jika dia mewajibkan dirinya melakukan sebarang ibadat sunat kerana ketika itu ia telah menjadi nazar. Seterusnya, orang yang dituntut untuk melakukan ibadah korban ialah pertama sekali Islam, kedua baligh, ketiga berakal, dan terakhir sekali berkemampuan. Itu saja hukum melaksanakan ibadah korban mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Seterusnya saya serahkan kepada presenter yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ishraf Iman bin Muhammad Fazli daripada kelas di PSU 5B. Hari ini saya ingin menceritakan tentang hukum korban mengikut mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali atau dikenali sebagai Imam Ahmad bin Hanbal merupakan sarjana Muslim dan ahli teologi. Selain daripada pengasas mazhab Hanbali, beliau berperanan sebagai Imam Darul Salam, mufti di Iraq, dan juga seorang ahli hadis yang zuhud, soleh serta sabar di dalam menghadapi dugaan. Memiliki corak pemikiran yang tradisional, hukum yang dibuatnya berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan ijtihad ulama'. Bila dalam kondisi terpaksa, beliau menggunakan hadis mursal dan qiyas. Imam Hanbal berpendapat jika seseorang mengusahakan diri untuk membeli haiwan korban walaupun dengan cara berhutang, maka dia dianjurkan untuk berkorban. Hukum berkorban wajib bagi seseorang yang mampu melakukannya, namun menjadi sunnah bila seorang Muslim tidak mampu menunaikannya. Jika seorang Muslim menjadi musafir, disunahkan baginya untuk berkorban, sedangkan bagi anak-anak yang belum baligh, tidak disunatkan. Walaupun ada persamaan serta perbezaan dalam hukum berkorban menurut empat imam mazhab ini, semua ulama' bersepakat apabila seorang Muslim pernah bernazar korban, maka menjadi wajib hukumnya. Menjadi akan berdosa bila nazar tidak dipenuhi. Bagi seorang Muslim yang mampu secara harta, seharusnya tidak meninggalkan kewajipan untuk berkorban kerana korban dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta dapat menjadi pengalaman spiritual mengingat kembali sejarah Nabi Ibrahim AS mengorbankan anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin membentangkan tajuk tafsiran Al-Quran atau dalil berkenaan ibadah korban. Sembelihan merupakan lambang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fashalli li rabbika wanhar.
Maksudnya, oleh itu kerjakanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman juga dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan, yakni korban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Kerana itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Dalam sebuah hadis ada menyebut, barang siapa yang mendapati dirinya mempunyai kelapangan atau kemampuan, yakni rezeki untuk berkorban, lalu dia tidak mahu berkorban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat solat kami. Hadis ini hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya menjemput pembentang yang seterusnya. Dipersilakan. Secara kesimpulannya, ibadah korban merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah SWT dan ajaran amatlah besar. Di dalamnya terkandung 1001 hikmah. Oleh kerana ianya adalah sunat muakkad, umat Islam amat digalakkan untuk melaksanakan ibadah korban. Tambahan pula, pada masa kini terdapat banyak kemudahan yang dapat memudahkan lagi ibadah ini dijalankan. Namun, dalam kesibukan kita mengejar ibadah ini, jangan sampai terlepas pandang akan syarat-syarat dan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya ibadat korban dilaksanakan dengan sempurna. Kefahaman tentang hukum hakam yang berkaitan dengan ibadah korban sangatlah penting. Perhatian juga perlu diberikan dalam memenuhi tuntutan-tuntutan lain yang berkaitan seperti berwakil beli dan menyembelih sebagaimana yang dijelaskan di atas supaya amalan berkorban itu benar-benar menepati kehendak syarak. Sekian, terima kasih daripada kami.